semenjak dilancarkan berdasarkan laporan media, hampir 3 juta sudah pun memuat naik data peribadi mereka di pengkalan data padu, dan sasaran bagi pihak kerajaan adalah untuk melaksanakan subsidi bersasar ini selepas menentukan tarikh tutup 31 Mac, dan pada hari ini kita akan melihat semula keberkesanan padu ini dalam konteks pertujuan untuk memperkemas sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan khususnya, dan juga pelbagai bentuk perkhidmatan lain ataupun manfaat lain yang bakal dibawakan bersama, termasuk juga menangani isu-isu yang pernah bangkit sebelum ini. Apakah sama-sama kita lihat apakah perkembangannya yang telah pun dilakukan penambahbaikannya, dan untuk menjawab kesemua persoalan yang saya gariskan itu tadi, bersama menemani saya adalah Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin bersama menemani. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Syed? Baik, alhamdulillah. Di pentas ini juga bersama dengan menterinya, kali ini dengan ketua pengarahnya, Ketua Perangkawan. Saya bangkitkan tadi, kalau ikut data kata 2.68 itu laporan dalam media yang sempat saya lihat. Mutakhir, mungkin kita kongsikan perkembangannya, Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Syed dan para pendengar. Hari ini merupakan hari ke-43 sejak kita lancarkan, diluncurkan oleh Yang Amat Perdana Menteri pada 2 Januari yang lalu. Jadi pada hari ini kita telah mencecah 3.057 juta yang telah pun mengemaskini profil masing-masing di dalam sistem padu ini. Itu yang jumlah kalau berumur 18 tahun ke atas. Jika kita campurkan juga yang tanggungan, biasanya yang akan mengemaskini maklumat yang di bawah 18 tahun itu adalah ketua isi rumah lah. Kita dah ada lebih kurang 41.6 juta pada keseluruhan 30 juta 30 juta warga negara Malaysia yang kita anggarkan pada tahun 2024 ini. Adakah angka itu sesuatu yang munasabah, di bawah sasaran, di atas sasaran? Jadi kalau kita lihat kalau sebelum ini kita menganggarkan pada peringkat permulaan, kita punya penerimaan itu terus mencecah 200,000 satu hari. Tetapi angka-angka itu telah mula jatuh di bawah 200,000, di bawah 100,000, dan pastinya kita menjangkakan sebelum ini sistem boleh menerima sehingga 700,000 pada satu hari. Dan untuk kita dapatkan kestabilan itu kita menganggarkan lebih kurang 200,000 lah. Jadi pastinya dengan 3 juta itu di bawah daripada sasaran awal lah. Tetapi kita melihat berdasarkan libat urus dan strategi yang telah pun disusun pada peringkat bulan Januari ini, maka Februari ini kita jangkakan hasilnya ke arah mendidik rakyat untuk come forward untuk pergi mengemaskini kepada sistem padu ini dah semakin meningkat, terutamanya di kawasan yang di luar bandar, bahkan juga di kawasan bandar. Cuma kita menerima hakikat ada satu budaya yang agak biasa jugalah. Bila kita kata ada lebih kurang 47 hari lagi, mungkin ada juga menyatakan masih ada masa. Cuma kebimbangan kita tidak nak, macam saya nyatakan tadi, bandwidth yang kita sediakan sebelum ini untuk cater kemasukan satu hari lebih kurang on average lebih kurang 700,000, maknanya 1 juta. Jadi tujuan kita untuk menerangkan kepada orang ramai supaya tidak menunggu di saat akhir itu, supaya penyuraian atau penggunaan sistem itu stabil sehingga ke 31 Mac lah. Dan kita tahu apabila kita menyebut soal penyuraian, ini sama je macam penyuraian trafik. Betul. Soal memuat naik data peribadi ini seperti mana pipeline lah, sebuah lebuh raya kalau semua datang pada waktu. Ini Datuk Seri sebut, dan dalam dapatan mutakhir ini boleh kita fahami sebab-sebab latar belakang demografi kenapa dan siapa yang mendahului. Katanya Sarawak agak berada di depan. Kalau kita dapat beberapa buah negeri yang agak ke depan, contohnya Sarawak kita dah menghampiri 20%, Perlis 19%, Terengganu 18%. Manakala negeri-negeri di tahap yang kemajuannya lebih tinggi seperti Selangor berapa Johor 10%. 10%. Dan tapi dia punya base-nya penduduknya ramailah. Dan jumlah actual ni dah menghampiri 500,000, tapi dari segi persentage tu berbanding negeri yang saiz penduduknya kecil, persentasenya agak rendah lah. Manakala negeri-negeri yang lain kebanyakannya melebihi 10%, dan negeri-negeri yang macam yang telah tinggi tadi, kita dapati tahap penerimaan terutama di kalangan yang telah berumur agak lebih cepat. Sebab saya tahulah kemungkinan di kalangan orang-orang yang dah berumur, dia tidak nak pening kepala di saat akhir.
Okey. Dan kalau kita juga pergi lihat kawasan-kawasan yang kita pergi menggunakan flying squad kita, kawasan-kawasan orang asli, kawasan-kawasan pendalaman, kumpulan-kumpulan yang kita perlu utamakan bantuan, penerimaan memang baik. Cuma kita mengharapkan di kalangan yang duduk di bandar ini, dia dengan anak muda, kalau kita tengok profil umur tu, kita dapati umur yang orang muda yang relax tak buat pendaftaran. Itu ada simptom masih ada masa lah. Ini yang kita nak tingkatkan hebahan supaya kita tidak nak supaya bila kita mengisi kadang-kadang dia mengambil masa menyebabkan kita perlu menghubungi call center untuk bantuan. Dan setakat ini kita terima lebih kurang 3,000 call satu hari. Kita bimbang bila semua orang buat di sana akhir, bantuan daripada call center tu mungkin akan tidak boleh cope lah dengan bilangan yang ramai. Itu sebab kita cuba, terutamanya kita nak juga penjawat awam mendahului. Sekarang ni prestasi penjawat awam pun dah melebihi 50%, dan lebih kurang 700,000 lebih, satu pencapaian yang agak amat baik. Tapi macam saya nyatakan tadi, ada juga simptom bahawa mereka ada masa lagi untuk ada 47 hari. Tapi kita tak nak simptom itu diguna pakai oleh semua orang lah. Ya, betul. Jadi 47 hari berbaki ini dengan kapasiti yang disediakan 700,000 data peribadi dimuat naik dalam sehari. Jadi kalau semua menanti di hujungnya mungkin dia akan pecah pada 2-3 juta dan itu akan memberikan beban kepada sistem. Digambarkan tadi juga Datuk Seri mengatakan bahawa warga emas, dan Datuk Seri juga menyebut bahawa ini kemungkinan kerana pendekatan outreach yang dilakukan oleh pihak DOSM. Adakah berarti untuk tempoh 47 hari ini pendekatan bagi menambah ini akan juga berbeza kerana akan diberikan sekarang ni berdasarkan perbincangan dengan Kementerian Ekonomi yang bawa menteri dan sebagainya, kita perlu juga memberi fokus supaya pendekatan the whole nation punya approach lah. Jadi kita sedang berkolaborasi dengan pelbagai agensi-agensi kerajaan yang berada di lapangan, seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, KEMAS, Jabatan Belia, dan beberapa agensi di bawah Kementerian Luar Bandar, dan juga di kawasan bandar juga. Mana kita nak pergiatkan supaya responsibility ataupun kebersamaan untuk outreach punya program tu tidak hanya bergantung pada strength ataupun kekuatan di DOSM saja. Mana kita perlukan lebih ramai hotspot yang kita berada lah. Jadi kita dapati buat masa ini kita ada anggota DOSM yang kita mobilisasikan pada satu masa lebih kurang 2,700. Tetapi saya ingat kita kena doublekan ataupun triplekan dengan memanfaatkan kerjasama strategi dengan pelbagai agensi yang telah mula menawarkan kerjasama untuk kita membantu supaya pengemas kemian itu dapat ditingkatkan dalam masa sekarang, tidak di saat hujung-hujung bulan Mac nanti. Saya kira ini juga tujuannya kita ke udara pada malam ini, untuk melihat semula ini. Antara yang digambarkan tadi bahawa mereka yang savvy dari segi teknologi ini mungkin agak sambil lewa, agak relax sebab dia rasa masih ada masa. Tetapi saya berpandangan oleh kerana ia juga digambarkan bahawa ini bertujuan untuk subsidi bersasar, ada kelompok yang merasakan bahawa mereka tidak perlu kerana tidak tertakrif di dalam kelompok penerima bantuan bersasar. Macam saya melihat bagaimana masyarakat umum menilai sistem pangkalan data utama ini, dia pelbagai. Kepada orang yang marhain yang mungkin tidak ada kekuatan ekonomi, mereka melihat ini satu cara untuk memastikan bantuan tidak terlepas. Bagi setengah-setengah yang ada rasa kemampuan sebagai ini dianggap sebagai satu lagi round proses pengumpulan data selain pelaksanaan banci penduduk dan perumahan dan sebagainya. Cuma saya ingin nyatakan apa yang sedang dibangunkan dalam sistem kerajaan sekarang adalah satu perkara yang sebelum ini mungkin kita ternampak investment ataupun pembangunan modal negara itu berbentuk membangunkan infra berbentuk fizikal. Kita membangunkan pelabuhan, jalan raya, bangunan, lapangan terbang dan sebagainya. Kita terlupa bahawa dalam era sekarang kita memerlukan maklumat yang jitu untuk menguruskan sosioekonomi negara. Dekat sinilah saya melihat bahawa pangkalan data utama itu tidak perlu dilihat hanya sebagai satu proses untuk mengumpul siapa orang miskin, siapa memerlukan bantuan. Saya cuba bagi contoh yang mungkin dekat dengan rakyat. Mungkin kalau benda ini boleh dilihat dia punya perumpamaan, kalau kita dalam sistem pendidikan kan, saudara atau tuan-tuan saya, biasa kita telah melalui proses pendidikan, biasanya seseorang itu akan dinilai menggunakan data-data keputusan peperiksaan mereka.
Jadi dalam keputusan-keputusan ini, kalau kita daripada form 1, form 3 sampai form 5 itu nak menentukan seseorang itu akan ambil science stream ataupun selain dari science stream, itu bergantung pada pencapaian. Kalau science stream kita akan nilai profil, markah, biologi, sains, sebagainya kan. Jadi berdasarkan itu data lah. Berdasarkan keputusan itu dia akan digrupkan kumpulan pelajar ini sesuai untuk digroom dalam bidang sains. Kumpulan ini mungkin lebih sesuai dalam bidang perakaunan, bidang-bidang yang bukan sains kan. Jadi apa yang saya boleh sampaikan, menggunakan data berbentuk keputusan pelajar punya peperiksaan itu pun dah dapat memberikan satu keadaan, membolehkan keputusan dapat dibuat dengan tepat. Bagi yang mungkin pencapaian pelajar itu tidak baik, apa yang guru-guru akan bantu atau sistem pendidikan akan bantu, akan kumpulkan mereka untuk strengthenkan dia punya kelemahan. Manakala kalau saya bayangkan tadi yang berada lah, orang yang bijak tadi, dia akan diberi kekuatan tambahan untuk dia lebih kuat dia punya prestasinya. Di mananya dia boleh berdiskusi, bergabung, dan dia punya kohort dia adalah satu grup yang seimbang lah. Sama juga kalau kita melihat profil sosioekonomi penduduk tadi, bila kita ada data yang lengkap, kerajaan mempunyai satu rujukan yang banyak boleh diteliti, bukan saja dalam bentuk membantu orang yang memerlukan, tetapi bila kita nak lihat misalnya orang-orang yang ada kemampuan, kita tahu orang kemampuan itu memberi sumbangan yang besar juga dalam sistem cukai. Dalam masa yang sama mereka juga mempunyai tanggungan dan sebagainya. So kita akan dapat data maklumat kalau kita ubah suai variable-variable dasar-dasar ini, apa kesannya kepada kumpulan yang berpendapatan tinggi misalnya. Maknanya rigorously analisis tu, bila data itu agak tinggi, maka bukan semata-mata untuk tujuan memberikan bantuan untuk golongan yang memerlu, tetapi kumpulan-kumpulan yang berada di tahap tinggi pun kita boleh tengok dia punya kekuatan dan bagaimana mereka juga dalam konteks menyumbang pada negara itu, tidak terkesan misalnya rasionalisasi itu, apakah mereka juga akan diambil kira dalam program-program dasar-dasar yang lain. Sebab dalam framework kesejahteraan rakyat yang dibawa oleh kepimpinan sekarang ini, dia cut across semua pihak. Mana bukan saja kepada yang di luar bandar, tetapi juga yang telah maknanya fasilitasi kepada orang yang berkemampuan untuk terus drive kekulturan sosial negara perlu diberi tumpuan oleh kerajaan juga. Jadi data ini adalah padu ini adalah jawapan kepada banyak perkara-perkara yang boleh diterjemahkan dalam dasar-dasar ataupun polisi-polisi yang bersasar dan bernilai tinggi dia punya impak keputusan yang dibuat oleh kerajaan dari masa ke semasa lah. Apabila itu penjelasannya Datuk Seri, saya membayangkan mungkin ada setengah pihak yang tidak tertakrif sebagai penerima manfaat bersasar ini merasakan bahawa dengan memasukkan data pribadinya di situ, mendedahkan dirinya kepada dulu macam-macam isu kan, cukai tak cukai ni. Bagaimana kita menjelaskan ini? Dalam hubungan ni, macam saya ataupun kita telah war-warkan daripada awal, the government of the day di mana-mana negara, dia perlu mengetahui profil rakyatnya. Jadi kalau dulu keadaan itu is not really pertinent ataupun tidak mudah untuk dibuat. Tetapi di zaman teknologi yang sekarang storage-nya begitu besar dan sebagainya, dan kita boleh buat sistem to sistem punya development, maka data-data rakyat tadi, macam saya buat penyampaian masa peluncuran itu, daripada Buayan hingga ke Lian Lahat, data rakyat itu telah ada di pelbagai tempat. Jadi sistem pangkalan data ini sebenarnya menyediakan supaya kerajaan dapat suatu profil rakyatnya, the wide spectrum of the punya profil penduduk 30 juta tadi lah, tidak kira mereka berada di skala pendapatan tinggi dan sebagainya. Misalnya bila kita indikasikan data pemilikan kenderaan, tak kira dia memiliki kenderaan apa pun, memang data tu sebelum ini very compartmented, berada scattered di sana sini. Jadi kerajaan nak dapatkan satu kefahaman tentang profil rakyat negara itu tidak dibolehkan pada sekiranya kita tidak integrasikan data ini. Jadi kalau dinyatakan dia ada kebimbangan bahawa maklumat mana orang yang berada di skala yang tinggi itu maklumat mereka akan terdedah, sebenarnya maklumat mereka memang telah ada di berbagai tempat. Cuma padu ini memberikan kebijaksanaan kepada kerajaan menggunakan ilmu dalam bidang
statistik dan bidang-bidang seperti yang kita tahu, sesiapa dalam bidang kedoktoran dia akan memperkukuhkan sumbangannya dalam bidang kedoktoran. Sesiapa dalam bidang pendidikan dia akan mengukuhkan kesumbangan dalam bidang pendidikan. Sama juga dalam bidang statistik. Di bidang statistik ni ada tool-tool, alat-alat yang boleh memberikan kebijaksanaan kepada kerajaan, kementerian sebagainya melaksanakan polisi yang lebih tepat. Jadi di sinilah DOSEM sebagai champion ataupun center kepada sistem statistik negara mengambil tanggungjawab di bawah Kementerian Ekonomi untuk mengenengahkan the answer untuk permasalahan negara untuk diselesaikan ini boleh dijawab dengan adanya sistem pangkalan data utama yang sebelum ini mungkin kita ada banci penduduk perumahan 10 tahun sekali, kemudian kita kemas kini menggunakan kelahiran, kematian, tetapi data-data yang lain tu kalau saya sebagai chief statistician saya akan kata I really is not settle business kalau saya tidak mampu menyatakan pada kerajaan benda itu adalah begitu doable dan banyak negara telah bergerak ke arah tersebut. Jadi kalau benda tidak dilakukan maknanya keilmuan dan kekuatan dalam bidang statistik itu tidak dimanfaatkan oleh negara, bukan untuk kerajaan tetapi masyarakat umum akan menyebabkan mereka terkesan kerana sistem statistik tidak berfungsi seiring dengan perjalanan pengukuhan sistem ekonomi negara itu. Saya yakin ramai di kalangan rakyat yang pernah merasa insidennya di mana dia pergi kepada satu jabatan diminta data peribadi tertentu yang sebenarnya sudah pun ada data itu di jabatan yang lain. Dan itu yang cuba dibereskan dengan padu ini. Dan yang ingin saya tanyakan pada peringkat ini kerana kebimbangan awal Datuk Seri sebutkan tadi itu soal trafik menjelang 31 Mac ini. Kalau mereka terlepas 31 Mac ini, apa yang mereka bakal terlepas? Itu akan kita tangani selepas kita berehat seketika. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebenar Hari Keselamatan Internet 2024, kita menyambut kemajuan inovasi internet yang dinamik dan juga mengakui tanggungjawab bersama untuk membina ruangan cyber yang mencerminkan nilai sejati Malaysia Madani. Sebagai warga digital Malaysia, kita harus berpegang teguh kepada nilai etika serta moral yang tinggi sewaktu penggunaan teknologi, terutamanya ketika berada di ruang cyber. Sebenar sebutan Hari Keselamatan Internet 2024, saya menggesa warga digital Malaysia dari segenap lapisan masyarakat untuk berganding bahu bagi membina ruang cyber yang selamat lagi sejahtera. Amalkan perkongsian maklumat, saling bantu-membantu dalam memahami risiko dan galakkan amalan keselamatan cyber yang sewajarnya. Ingatlah, keselamatan internet adalah tanggungjawab kita bersama. Selamat Hari Keselamatan Internet 2024. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Ketika pandemik itu memang kita susah nak tahu apa itu pandemik. Ketengahan memang tak adalah time PKP, memang kerugian saja. Memerlukan wang juga bila tak kerja ni, kita tak dapat bayar. Di mana majikan ada buat potongan-potongan yang seterusnya. Dan efek dia adalah melambatkan buah seperti lautan. Paling kritikal waktu tu sebenarnya memang kita orang punya cash flow. Tipulah kalau tak terkesan kan, walaupun RM1, RM2 pun mungkin kecil pada kita tapi besar pada orang lain. I decided to take a loan tu pasal the business has to run. Jualan kek saya tu dia jatuh dalam 60%. Usahawan ni nombor satu dia, pokok pangkal dia, akar umbi dia ialah marketing. Sempena Hari Radio Sedunia 2024. Secara langsung konsert Hari Radio Sedunia 14 Februari 2024, Rabu 9 malam di TV2. Menampilkan artis-artis hebat tanah air, Datuk Jeffrey Dean, Siti Nordiana, Aina Abdul, Tam Spider, Anima Yuni, Akib Ahmad, B. Rabi, Sufian Suhaimi, The Gadis, Jigi Masih, Mente Bravo dan Kudin bersama pengacara Dia Nawai dan Safi Nawawi.
Jangan lupa 14 Februari ini secara langsung konsert Hari Radio Sedunia. Ya, saya bersama Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Pada malam ini kita melihat dan memberikan suluhan semula kepada PADU berikutan sasaran tarikh luput. Proses mempromosikan pendaftaran memuat naik data peribadi PADU ini adalah pada 31 Mac. Kalau di peringkat awalnya kelihatan sambutan yang begitu baik, namun seperti yang juga dijangkakan bahawa trendnya semakin menurun, dan hari ini kita mewar-warkan semula untuk menggerakkan semula rasa sedar rakyat tentang peri pentingnya PADU ini. Pada hari ini sudah pun hampir 3, mungkin sementara kita bercakap ni agaknya dah 3.1, kita tak tahu kerana kita boleh muat naik data peribadi kita pada setiap masa, dan banyak sudah disentuh tadi. Ada banyak lagi yang boleh kita ungkitkan. Saya gantung tadi Datuk Seri satu soalan sebelum kita berjeda, iaitu 31 Mac itu deadline, itu tarikh luputnya untuk kita menyasarkan jumlah tertentu sebelum ia dimanfaatkan untuk subsidi bersasar. Dan ada kelompok kita sebutkan tadi, mereka yang mendambakan bantuan. Jadi mereka mungkin rasa perlu. Ya. Tapi ada kelompok yang lain merasakan bahawa aku bukan penerima subsidi bersasar, maka tidak perlu bergesa dan bergegas. Jadi 31 Mac ini, apa yang bakal berlaku jika mereka tidak berada dalam sistem PADU? Okey, seperti yang kita sedia maklum, antara matlamat awal sistem PADU ini akan menggerakkan pelbagai polisi dan juga pelaksanaan termasuk subsidi bersasar itu berdasarkan rujukan tunggal profil sosioekonomi negara yang kita bangunkan sistem PADU inilah. Okay. Jadi kepada siapa yang gagal memanfaatkan tempoh yang diberi selama 3 bulan, maka bila dilaksanakan sesuatu program penyaluran bantuan-bantuan yang mungkin akan diputuskan oleh kerajaan, maka sesiapa yang ada datanya dan sistem PADU itu yang terkini, dia akan mungkin terus dapat manfaatlah. Tetapi jika tak ada, maka data yang mereka yang telah lama, macam saya nyatakan, sistem PADU ini telah mengintegrasi lebih kurang 30 juta data rakyat yang ada di sana sini. Cuma data yang pada agensi-agensi itu kadang-kadang dia tidak terkemas kini. Ada yang tahun 2022, 2021. Jadi ada kemungkinan masa kita tarik data misalnya daripada Jabatan Akauntan Negara, mereka masih bekerja. Tetapi bulan 1 dia kena pencen. Ataupun ada di data-data pelajar tu kita lihat mereka di senarai KPT dia pelajar. Tetapi mereka telah mula bekerja. Dulu anak 4, dah 5. Dah 5, mungkin baru lahir kan. Jadi kemungkinan bila kita tidak kemas kini maklumat itu, maka sepatutnya mereka dapat bantuan lebih. Ataupun bagi yang berjiwa murni, mereka tak sepatutnya menerima bantuan itu. Susah pula mereka untuk menolak bantuan yang sepatutnya mereka tak wajar untuk terima. Jadi kesan kepada kegagalan untuk kita kemas kini itu akan menyebabkan hasrat untuk kita meletakkan sesuatu program itu tepat kepada sasaran itu mungkin akan berlaku jurang lah daripada profil yang sebenar yang kita inginkan. Soal berjiwa murni itu, saya teringat antara petikan media yang mengatakan tentang PADU ni, kalau tidak ada masalah, mengapa perlu bimbang dan takut dengan PADU? Jadi itu sebenarnya kalau tanya saya, inilah sistem bernegara yang kita nak tingkatkan kekuatan jati diri ke hadapan, untuk bukan generasi masa ini saja, untuk generasi akan datang. Kalau kita nak mencapai negara kita seperti tahap negara maju, ketulinan, kepercayaan, trust, membina negara bersama-sama rakyat, peniaga kerajaan itu perlu terus berjalan bersama, bergantian dengan kebersamaan yang samalah. Maknanya dalam kehidupan sekarang ni, Tuan Syed, memang kita dapati kehidupan kita memang dah terbuka. Betul. Di mana kita berbelanja, di mana kita berada, tanpa orang mesej kita pun kita tahu dekat mana berdasarkan seseorang punya medsos. Mana senario sekarang ni senario yang memang interconnected, dan maklumat kita, kalau misalnya kita membeli barangan di atas talian pun, kita telah menyerahkan maklumat kita kepada kita punya pembekal yang kita beli. Jadi banyak perkara yang saya nampakkan dalam mana-mana aspek. Saya bagi contoh kebijaksanaan yang akan didapati oleh kerajaan, pemerintah berdasarkan data di PADU ini. Kalau kita ambil perumpamaan juga bandingan di peringkat perindustrian, syarikat kan, ini nak raya ni kan, seorang pembuat pakaian yang bijak, dia akan study profil
prospek pelanggan. Betul. Dia mengumpulkan data. Nak raya ni agak-agak design baju raya macam mana. Macam baru ni bila ada buat office punya filem tu kan. Orang tak pakai songkok lah. Dia, mungkin Tuan Syed pun pakai apa baru ni raya? Tanjak. Pakai tanjak. Maknanya dia ada profil yang dia tahu pergerakan pasaran. Dan dalam bidang bisnes pun siapa yang punya data yang lengkap tentang konsumer, bukan dia nak salah guna, tetapi dia tahu macam mana nak tailor supaya dia survive dalam bidang aktiviti yang dia berjual beli ataupun mengeluarkan produk-produk itulah. Sama juga dalam sistem bernegara. Sebuah kerajaan yang bijak, dia tahu apa keperluan rakyat. Dan jadi untuk kerajaan tahu keperluan rakyat sampai ke peringkat daerah, ini yang DOSEM cuba sampaikan pada orang ramai. Sebenarnya selama hari ini di DOSEM telah ada misalnya profil harga-harga barangan sampai daerah. Jadi kos hidup setiap daerah berbeza-beza. Jadi bila kerajaan ini menggunakan dana awam siap sen tu, dia tidak lagi bercorak one amount fit for all. Kalau misalnya satu kawasan yang lebih remote, dia punya keperluan kos hidup dia berbeza dengan di kawasan bandar. Jadi dalam pengumpulan ataupun penghasilan pelaksanaan daripada sistem padu ini akan mengintegrasi juga data-data tentang kos hidup mengikut daerah dan sebagainya. Jadi manfaat itu akan lebih berimpak lah berbanding dengan sebelum ini yang kita tahu penyaluran bantuan-bantuan tunai dan sebagainya tidak spesifik kepada geografi kawasan, karakteristik household dan sebagainya. Datuk Seri, pada peringkat ini mengingatkan saya di peringkat awal saya menemu bual Datuk Seri sewaktu mana DOSEM menambah nilai pengkalan data yang ada. Saya ingat lagi kita membuat simulasi di sini. Betul. Antara maklumat yang menarik perhatian saya pada ketika itu adalah batuk sedikit adalah bahawa hakikatnya B40 yang selalu kita gunakan di peringkat nasional ini berbeza di daerah dan kita tunjukkan di dalam data pada ketika itu. Daerah-daerah juga sebenarnya ada tahap-tahap klasifikasi B40, M40 dan T20 yang berbeza-beza. Dan dengan ada data itu sebenarnya pihak PBT boleh menggagaskan dasar yang lebih palatable, yang lebih sesuai dalam konteksnya. Dan mengingatkan saya juga, ayah saya bila jadi ketua kampung, dia tengok ada orang kampungnya tak ada dalam data kemiskinan tegar. Ini yang kita nak bereskan. Betul. So dengan adanya pangkalan data utama ini yang akan menjadi satu enjin rujukan utama kerajaan, maka pembudayaan untuk sentiasa melihat kejituan data-data sosioekonomi negara kan. Kalau kita lihat data-data ini juga satu masa nanti kita akan integratekan juga data ekonomi. Dalam konteks membangunkan negara kita punya ramai juga individu yang menceburi dalam bidang SME dan sebagainya. Buat masa ini data itu bergerak silo. So kalau dalam konteks di daerah di satu kawasan tu, memang kalau misalnya RM11,000 misalnya ataupun RM8,000 di KL ni, mungkin dia status pendapatan pertengahan. Tetapi kalau duduk di Kelantan, duduk di belah-belah Kuala Kangsar, kawasan-kawasan yang di luar daripada prime area tu, mungkin dah jadi orang kenamaan lah dari segi kekuatan ekonomi dia. Jadi ini memerlukan data-data itu ditanda araskan, dihubung kaitkan dengan senario konteks kawasan tersebut. Jadi lepas ini macam saya selalu nyatakan, data ini sebenarnya akan mengubah pola pemikiran rakyat, pemimpin, orang yang memegang jawatan, tanggungjawab. Dia akan perlu melihat kalau sebelum ini data itu tidak begitu ada untuk mengizinkan mereka melaksanakan kejituan dalam sesuatu keputusan dan sebagainya. Dulu kita melihat makro kan, negara negeri. Sekarang kita nak bergerak ke arah daerah mukim, bahkan tuan saya pun dah tahu untuk ahli parlimen pun kita dah empowerkan mereka dengan 222 publication yang kita kemas kini setiap tahun menggunakan data. Maknanya setiap ahli parlimen, kalau tuan saya nak jadi, kalau tuan saya bercadang nak cari kawasan, boleh tengoklah buku parlimen tu. Kena study profil, apa permasalahan, apa tanggungjawab. Manakala untuk DUN kita ada 600 setiap DUN tu, setiap negeri tu jumlah Malaysia ada 600. So kita dah ada maklumat itu. Untuk nak buat satu talk show, kita panggil yang berhormat, kita tunjuk data tu dan bagaimana kita berdebat tentang data di kawasan. Dan dia juga boleh menjadikan satu melihat prestasi. Kalau mesti senario sosioekonomi sebelum dia menjadi pemimpin di situ, ini yang ditunjukkan data tahun lepas. Selepas dia ambil kali kawasan ni macam mana. Kalau misalnya dulu dia pun di situ, dia dah mana dia ada iltizam, ada drive, dan satu lagi yang paling bagus dalam konteks bernegara,
orang yang dipimpin, rakyat dengan yang memimpin itu dia mempunyai satu maklumat yang sama-sama pegang satu sos yang dia boleh berhujah dan juga membuat keputusan. So tahun ni apa yang kita akan lakukan. So dalam konteks bernegara macam saya nyatakan, satu-satu ciri negara maju ialah penyertaan umum dalam dasar-dasar kerajaan itu adalah paling tinggi, volunteerism dan sebagainya. Maknanya kerajaan pada ketika akan datang dia lebih assume role dalam macam facilitate. Tetapi komuniti, civil society akan mainkan peranan yang tinggi. Bertambah pula sekarang jangka hayat kita panjang, Tuan Syed. Makin banyak data yang diperlukan. Jadi maksud saya bila makin panjang, dia bersara 60, lagi kata dia ada umur tapi 60 sampai 80. Betul, ada 20 tahun lagi. 60 tahun, apa sumbangan dia kepada masyarakat? Dan adanya data yang daripada padu ini memang kita akan tidak keluarkan data individu berapa ramai. Tapi kita boleh keluarkan profil statistiknya, daerah tu berapa yang tadi dalam keadaan yang kesenjangan, berapa yang perlu ini. Jadi dia akan menyebabkan di peringkat setempat itu dia tahu what happening di sekeliling mereka. Kalau tak ada dia akan peluk tubuh dia kata saya pun tak tahu apa masalah kawasan ni. So data is very powerful, memberi ilmu untuk orang mengambil tanggungjawab dan contribute kepada society sehingga ke akhir hayat. Membuat keputusan yang dalam istilah pengurusan ini disebut data driven. Keputusan berpandukan data. Untuk minit-minit ke depan ini saya ingin merujuk kembali beberapa kritik, kerisauan, kebimbangan untuk kita membereskan. Sebab mungkin ada penonton kita merasakan kita nak membasmi kegusaran mereka tentang ini. Kerana digambarkan bahawa Malaysia satu-satunya negara yang melakukan urusan padu ini, mengendalikan pengkalan data se-ekstensif ini. Kalau nak dibandingkan dengan Estonia, jumlah penduduknya yang sedikit berbanding kita yang ada lebih 30 juta. Jadi kita bakal ada yang menganggap agak begitu pesimistik sekali mengatakan bahawa padu akan gagal kerana the numbers are too big berbanding Estonia yang kecil misalnya, berbanding mungkin Singapura. Jadi ini kita akan tangani, mula menyentuh persoalan-persoalan tentang ini, juga bagaimana padu menangani glitches, masalah-masalah pada peringkat awal pelancarannya. Jadi teruskan kesayangan anda, kita berjeda terlebih dahulu. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya
percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Bersama Ketua Perangkawan Malaysia pada malam ini secara langsung bicara naratif memberikan suluhan tentang padu menjelang 47 hari berbaki, 47 hari sebelum deadline 31 Mac yang disasarkan oleh pihak kerajaan. Jadi ada negeri Selangor baru 10%, ya, sasarannya baru 10% berbanding dengan Sarawak yang sudah 20%. Jadi ini penting kerana pipeline untuk anda mendaftar yang disediakan sistemnya adalah untuk 700,000 orang mendaftar dalam tempoh sehari. Jadi kalau menanti hingga ke hujung waktu menjelang 31 Mac dibimbangi akan berlaku traffic jam. Jadi internet pun boleh traffic jam juga, jangan lupa tu ya. Nanti anda akan keciciran dan kita sama-sama memainkan peranan kita untuk memperkasa data peribadi dalam padu ini. Dan untuk minit yang ke depan ini saya ingin menyentuh semula beberapa kebimbangan dan juga mungkin glitches ya, beberapa saya menanyakan soalan itu bersama dengan Menteri Ekonomi pada malam selepas ianya dilancarkan. Kritiknya adalah kita harus memberikan kredit juga kerana saya sebut kepada Menteri Ekonomi, padu ini dibangunkan dengan local talent. Saya bayangkan kalau sebelum ini projek sebesar ini akan di-outsourcekan. Yang akan menelan belanja 200-300 juta untuk membangunkannya saja. Tapi ini dilakukan, saya bayangkan Datuk tak tidur malam 2-3 bulan sebelum pelancaran tu. Tapi ini menarik kerana ini juga menimbulkan skepticism ya. Pertamanya dikatakan bahawa Estonia boleh buat sebab penduduk dia kecil. Jadi dia antara negara yang paling advance dalam konteks digitalisasi kerajaan. Berbanding Malaysia yang lebih 30 juta ini terlalu besar. Jadi mereka skeptik tentang keupayaan kita mengendalikan padu. Tidak ada negara yang lakukan seekstensif ini. Satu. Yang kedua, dibangunkan sendiri oleh penjawat awam. Tidak di-outsource pembangunannya. Respon Datuk. Tuan Syed, para penonton-penonton sekalian, seperti yang kita lihat dalam kita mendepani menjiwai bidang kita bertanggungjawab, macam saya selalu nyatakan pada tim, kita perlu memastikan perkhidmatan dan juga apa yang kita pilih untuk kita ambil amanah ini, kita kena pastikan kita menjadi seorang yang duduk di depan. Jadi sebenarnya dalam sistem statistik dunia, sebenarnya Malaysia ini sejak bermulanya Biro Statistik 1949, sebenarnya tahun ini kita sambut tahun ke-75. Masya-Allah. Jadi sebenarnya Malaysia ni dari segi local standing sistem statistik negara ini diterima sebagai rujukan. Jadi tadi menjadi benchmark dan banyak sebenarnya beberapa negara macam negara Qatar pun kami bekerjasama membangunkan mereka punya statistik data warehouse mereka. Dan beberapa negara lain. Dan dalam konteks ini kita pun sebenarnya membangun sistem sebesar ini, dia bukanlah satu perkara yang kita mulakan secara artificial. Dia memerlukan orang yang telah menjiwai bidangnya. Jadi budaya culture data integrasi di sistem statistik negara ini telah berlaku lama sebenarnya. Contohnya kalau kita nak mengeluarkan berapakah pertumbuhan ekonomi negara kan, kita perlu menghimpunkan lebih kurang 1.4 juta data-data syarikat yang kita ambil dia punya rangka daripada sistem SSM, daripada PBT sebagainya, dan telah pun kita integrasikan juga dengan data-data ekspor negara. Jadi proses mengintegrasi data ini telah pun kekuatan data saintis di DOSEM ini telah pun dibangun sekian lama. Bahkan kita telah ada lebih kurang 49 orang kita telah certify sebagai data saintis yang berkelayakan dan boleh membuat data mining, data cleansing dengan dipadukan pula
pula dengan rakan-rakan kita daripada Kementerian Ekonomi yang memberi guidance dan juga daripada Jabatan Digital sekarang yang sebelum ini mampu yang merupakan kita punya strategi partner dalam membangunkan front end. Maka pembangunan sistem padu itu boleh dilaksanakan dalam tempoh yang singkat. Tidak seperti yang biasa kita akan terangkan dekat vendor spek yang kita nak, apa yang objektifnya sebagainya. Itu selalu berlaku saya dan proses dan proses memanage spek tu kadang-kadang bila nak dilaksanakan dah obsolete, dah berubah dan sebagainya. Tetapi bila kita bangunkan sendiri, bila saya berbincang dengan tim daripada mampu sebelum ini Jabatan Digital sekarang, kita nak semua-semua datang, make our hand dirty. So everyone come with the idea, regularly bincang dan sebagainya. So we bincang dalam bentuk orang kata di on the same page. Itu menyebabkan kalau orang ramai melihat kalau Estonia tu adalah satu negara yang penduduk 1 juta, tetapi sebenarnya Malaysia 30 juta tidaklah satu penduduk yang besar macam Indonesia 100 juta lebih. Kita ada macam Netherlands. Netherlands antara negara yang melaksanakan integrasi data. Mereka tak laksanakan baca penduduk perumahan pun. Dia menggunakan population registration. Ini sebenarnya pangkalan data utama ni profil penduduk lah. Maknanya setiap masa data-data kelahiran kematian pun akan dimasukkan. Lepas ni kita akan dapat data ni real time. Real time. Yang sebelum ini masa COVID-19 nak bagi bantuan kepada orang ramai, kita terpaksa meminta penghulu ketua-ketua sempat untuk mendapatkan maklumat untuk siapa yang patut dibantu. Tetapi dengan ada kekuatan sistem pangkalan data utama ini, perkara ini is very cepatlah untuk kerajaan bertindak dan sebagainya. Jadi dari segi aspek yang dinyatakan satu perkara yang begitu besar untuk dilakukan, saya akui ini satu big task, tetapi berdasarkan daripada mandat yang diterima pada bulan Mei bila dibincang, dibawa, sebenarnya proses pengukuhan sistem sahih negara telah dilakukan sebelum itu lagi. Kita dah ada Majlis Statistik Data Negara yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Di peringkat negeri, kita ada juga Majlis Statistik Data Negeri yang dipengerusikan oleh Premier bagi Sarawak, mana negeri-negeri lain oleh Ketua Menteri dan juga Menteri Besar. Manakala di daerah, kita ada Majlis Statistik Data Daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Dan DOSEM bersama dengan kerajaan negeri UPEN akan menjadi sekretariat. Bermakna apa yang nak disampaikan kepada umum sebenarnya pengukuhan data driven kepada negara ini amat diperlukan dan dia berbentuk real time, berbentuk sampai ke bawah, bottom up. Kita tidak nak lagi bila sesuatu perkara yang disampaikan oleh kerajaan, data tu bercorak 360 degree. Data bentuk agregat, data yang diupdate secara piecemeal. So dengan adanya data yang begitu besar ini, maka data ini menjadi gold mine kepada kerajaan untuk membuat keputusan yang memberi nilai tambah. Akhirnya setiap dolar dan sen yang kita ada itu akan dimultiplyerkan kepada impaknya dalam bentuk kesejahteraan rakyat. Itu sebab tagline kita, data ini adalah daripada rakyat kepada rakyat, akhirnya kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Dalam masa yang sama, orang-orang yang tidak perlu bantuan juga akan melihat pelaksanaan padu ini menyebabkan prosper negara itu, prosperity itu dapat terus dikembang. Maknanya civil society dapat berjalan lancar, yang berada akan terus jadi makmur, orang yang di skala yang perlu dibantu dapat diteliti corak-corak bantuan yang perlu dibagi. Maknanya jurang dan juga ketinggalan itu akan dapat semakin diatasi. Tidak bermakna kita dalam sistem negara semua orang akan berada di skala atas, tetapi kita nak supaya keharmonian itu dapat dilaksanakan dengan polisi yang kita laksanakan melalui rancangan jangka panjang, polisi belanjawan-belanjawan yang ditentukan apa pelanjangan-pelanjangan yang akan diperuntukkan. So dengan adanya data yang daripada padu ini, refine dan juga pelaksanaan yang lebih bersasar itu akan sentiasa dapat diteliti. Sebab data rakyat ni macam saya maklumkan tadi, dia tidak statik. Mungkin 2020 sendiri dia macam tu. 2020 sekarang lain.
saya bagi contoh, di setengah-setengah negeri asalnya penduduk ni sekian banyak, tetapi sekarang penduduk tu mungkin dah berada di negeri lain. So dengan adanya data padu ni, dia akan lebih hijrahan, urbanisasi. Berlaku dan kita nak supaya membudayakan pelaksanaan sesuatu perkara itu berdasarkan profil terkini rakyat itu dapat berjalan. Saya ambil contoh kalau setengah negara kan, mungkin tuan Syed tahu kan, kalau di negara maju macam US tu, kalau kita bergerak daripada satu state pun flag kereta pun kena tukar. Dan city council tu kena tahu berapa ramai yang dia boleh serve berdasarkan pendaftaran. You kena ada masa, kita kena ada masa untuk kemaskini bila kita berubah daripada satu state kepada satu state. Tetapi dalam konteks negara kita tak enforce benda tu. Jadi dengan ada sistem padu ini, secara voluntary rakyat akan memaklumkan di manakah kediaman mereka dan apa yang kerajaan boleh bantu jika mereka ada dalam kesusahan dan sebagainya. Cukai jalan pun tak perlu lekat di cermin dah. Sekarang memang ada digital. Jadi tak boleh lari daripada sekatan jalan raya. Betul. Semua dah. Saya pada peringkat ini saya ingin mengulangi penghargaan saya kerana padu ini usaha yang sebesar ini menggunakan bakat dalaman, tidak di outsource, dan sekaligus ia membawa penjimatan yang ratusan juta. Saya yakin sistem seperti ini kalau dibina secara outsource, saya bayangkan bukan 2-3 juta. Satu yang paling menarik dia. Baik Datuk Seri, kita berehat dahulu dan kita akan tangani lagi tentang ini. Nampak semangat Datuk. Datuk Seri, kita berehat dulu, kembali selepas ini. Dia bila yang menarik saya nak terang, bila benda dibangun jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi Iskandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula orang beli? Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet.
apa yang anda tidak tahu adalah perbincangan kami di luar ruang udara ini lebih tajam. Jadi menarik kerana bersama Ketua Perangkawan Malaysia bercakap tentang padu dan kita mula bercakap soal apa yang boleh dilaksanakan dan nilai tambah yang bakal dibawakan dengan pelaksanaan padu ini. 31 Mac masih lagi deadline-nya, masih lagi tarikh luputnya. Tarikh menjadi sasaran sebelum subsidi bersasar dilaksanakan. Jadi anda harus segera melaksanakan memuat naik data peribadi supaya terangkum di dalam data padu itu. Selangor negeri antara yang paling rendah take up rate-nya 10% berbanding Sarawak yang hampir 20%. Sebabnya adalah kerana orang Selangor ni dia digital savvy. Jadi dia rasa macam tak apa, ada masa lagi. 47 hari berbaki ni, pipeline-nya hanya 700,000 orang sehari. Kalau lebih, sistem akan perlahan ataupun mungkin anda tidak sempat. Jadi nanti menjelang hari-hari yang terakhir tu marah pula kata sistem down. Jangan salahkan Datuk Seri. Jadi itu maklumat yang cuba kita bawakan di sini. Bagaimana isu-isu yang di peringkat awal dulu, Datuk Seri? Ada technical issue, kemudian kebimbangan soal data, mengatakan bahawa daftar padu duit hilang. Jadi ini benda yang mengganggu bina keyakinan. So kalau kita lihat memang kadang-kadang dalam membangunkan perkara yang sebesar ini, macam Tuan Syed kata kan, ramai yang tidak yakin mampukah kita buat. Maknanya banyak juga di luar sana isu-isu berkaitan sentimen. Sentimen kadang-kadang membangunkan negara itu ada juga ke kalangan yang agak pesimistik. Tetapi kalau kita lihat untuk kita bergerak ke hadapan, kita kena optimistik. So dalam bunga ini saya pernah berada study sistem di Netherlands. Apa yang mereka lakukan bila mereka buat sesuatu pembangunan dalam staging pun dia share kepada publik. Dan dekat sana peranan sangat transparent. Dia akan ada libat urus sampai kepada peringkat industri players dan membina negara itu. The holistic punya approach tu maknanya partnership antara syarikat, orang yang bijak pandai, industri-industri dalam bidang IT memainkan peranan dalam mereka punya sistem stasi negara di Netherlands lah. So dalam konteks negara kita, percubaan macam kita laksanakan padu ini, kita amat gembira bila Yang Berhormat Menteri boleh nyatakan bahawa sistem ini berbentuk agile kan. Jadi kita nak supaya sesiapa yang punya ada teguran ataupun feedback itu disampaikan, dan oleh kerana kita dibangunkan sendiri, dia tidak berbentuk statik lah. Jadi kita belum, sebab kita tahu, bukannya kita suruh orang lain buat. Dan kita mudah. Dan kita ada orang kata, kalau saya selalu bagi tahu sesuatu benda yang baik itu dia kena ada roh, spirit, bukan sebab dulu and send. Berbanding kalau dibuat oleh pihak luar, pihak luar bila change request dia klik dulu. How much money you have untuk diubah dan sebagainya. Tetapi dengan adanya kekuatan daripada Jabatan Digital, Data Culture, kita main bisnes dalam bidang statistik oleh dosa, guidance daripada Kementerian Ekonomi, komunikasi 3 dan juga partnership daripada agensi lain yang telah bersetuju untuk berkongsi data. Maka perkara-perkara yang ada glitches itu sentiasa kita tambah baik. Dan kita lihat macam tadi dinyatakan ada telah pun dinafikan oleh pihak berkuasa, masuk padu hilang duit. Tak logik akal. Saya kata saya pergi masjid-masjid pun ada nombor akaun bank di situ kalau QR code lagi. Tak ada pula saya dengar di masjid tu hilang duit. Betul. Sama juga bila nak menyumbang tu dipaparkan akaun bank. Tidak semudah itu. Itu adalah setengah pihak yang tak bertanggungjawab. Tapi yang saya pelik juga Tuan Syed, yang forward message tu pula orang yang educated pula tu. Itu dah sentimen dah tu. Itu sentimen lah. Itu satu perkara yang saya minta lah kepada rakyat kita. Mesej-mesej yang tidak begitu genuine, dia punya kebenaran tu tak perlu kita hebar-hebarkan. Dan dari segi aspek penambahbaikan supaya lebih mudahkan untuk membuat upload gambar AKYC tu, sebenarnya mulai pada hari Jumaat baru ni kita dah tambah baik supaya lebih mudah. Sebelum ni mungkin dia agak very sensitif dengan muka, jangkut misai cukur terus tak cam. Sekarang ni kalau siapa yang dah ditambah baik, saya dapati success rate memang dah pergi melebihi kali pertama, dah berjaya. Ini antara penambah baik yang kita buat. Dari segi keselamatan memang kita meletakkan sistem ini pematuhan kepada standard piawaian. Misalnya kita buat ujian penembusan ataupun vulnerability assessment, penetration testing.
APT. Itu dah macam Pentagon dah tu. Kita lakukan. Kita uji. Dan sebenarnya di pihak Jabatan Digital, kita punya technical team sistem ini memang monitor. Kita ada morning call semakan every day. Dan kita boleh trail lah. Tengok usaha-usaha yang cuba penetrate kita, memang kita awasi. The whole approach daripada berbagai kepakaran dalam kajian ini sebenarnya dari segi aspek keselamatan tu kita dah bekerjasama. Jadi kita tidak lihat sistem ini akan mudah ditembusi lah. Jadi alhamdulillah atas keusaha kita telah pun melampaui 43 hari dan ada lagi 47 hari dan banyak lagi perkara-perkara yang akan ditambah baik dari masa ke semasa supaya sistem ini dapat terus dapat memberi manfaat yang saya rasa ia bukan saja untuk berbentuk one off tetapi ia berterusan untuk beberapa kehadapan lah. Maknanya kerajaan akan mempunyai satu sumber rujukan tunggal yang membolehkan kerajaan berfungsi dengan keadaan yang lebih cekap, lebih bijaksana, tidak dalam keadaan bila nak buat satu perkara itu dia sukar untuk dibuat kerana tak ada maklumat. Maknanya alasan untuk menangguhkan satu keputusan tak ada maklumat yang pelbagai itu perkara yang bakal berlalu, benda yang something yang lepas. Masa kini kita nak supaya, dan kita dalam kehidupan kita ini 24 jam sekarang ni dia semua perkara itu cepat overtaken by event. Speed is very important. Jadi kalau kita masih lagi man-man bila nak buat tu, nak kumpul data dulu, nak angkat telefon dulu, boleh bekalkan data ni, kementerian nak kaji, lepas tu nak lantik pula third party untuk analisis, masa tu dah berlalu. Negara-negara di hadapan kita ni memang dah bergerak ke arah data driven dah lama. Jadi dalam konteks kita memanglah kita dulu menggunakan data driven dalam konteks makro, pertumbuhan ekonomi, sasaran pekerjaan, tetapi sekarang ni data driven kita bercorak granular sekarang ni yang menentukan assistant kepada ni orang ramai. Misalnya kita nak atasi sekarang, misalnya kita kata ada lebih kurang 2 juta lebih para belia kita yang bekerja di bawah kelayakan. Dengan data padu ini kita dapat tahu dekat mana mereka. Sebab kita kena masukkan mereka punya pendidikan. Ini underemployed. Underemployed. Bukan unemployed. Underemployed pun kita boleh tahu potensi bagaimana kita nak tingkatkan, dekat mana kadar penyertaan tenaga buruh wanita yang rendah. Yang kita kata nak sasarkan meningkat kepada 60%. So kita boleh nampak daerah mana. So bila kita bawa ke ada perbincangan belanjawan negara, data itu akan memperihalkan kalau kita buat sesuatu perkara itu di kawasan ini, impaknya macam ni. Kalau di kawasan ini buat macam ni, impaknya mungkin tak menyeluruh. Yang ini kesannya lebih besar. Jadi data-data ini menyebabkan kebijaksanaan dan setiap dolar dan sen duit dana awam itu dapat digunakan dengan berkesan dan impaknya multiplier kepada kesejahteraan rakyat dan juga ke pembangunan negara lah. Dan tentu saja apabila Datuk Seri menyebut tadi soal real time, saya membayangkan sejauh mana penonton kita faham ataupun merasakan dampak daripada real time itu. Sebab saya ingin mengaitkan sedikit apabila Datuk Seri menyebutkan soal banci. Mungkin banci kita akan lebih cekap selepas ini. Kita ada data yang real time, Datuk Seri. So lepas ni, kalau sebelum ini kita melihat pelaksanaan banci itu lebih pergi rumah ke rumah. Itu zaman very konservatif punya approach lah. Selepas ini kita tak lagi perlu bergerak ke arah tersebut. Mana population registration yang kita laksanakan dalam sistem padu ini secara berterusan dan orang ramai yang boleh mengemas kini, migrasi penduduk daripada satu kawasan ke kawasan pun kita boleh tahu. Nampak, kalau kita nak tengok sistem perumahan pun kita nampak daripada dia punya pendaftaran dulu, bila dia ubah suai itu kita akan tracking. Jadi orang bergerak ke arah mana, profil dia sebagainya, kita boleh nampak lah. Sama juga isu-isu penuaan dan juga kejatuhan kelahiran. Kita nak tengok di kawasan mana yang paling lewat berkahwin, menyebabkan kelahiran rendah. Kawasan mana yang paling banyak orang duduk menyebabkan satu kawasan itu menjadi kawasan tua. So kita boleh lihat apa injection, apakah program yang dapat disusuli ataupun dilaksanakan oleh pelbagai kementerian. Jadi sekarang ni kementerian agensi itu akan terus melaksanakan tugas tanggungjawab. Cuma rujukan untuk melaksanakan tanggungjawab itu akan berpaksi pada sumber data. Saya bayangkan kita bukan hanya boleh tahu realiti semasa, tetapi dengan kecekapan yang dipacu oleh padu ini akan membantu kerajaan di pelbagai peringkat termasuk di PBT untuk membuat trajektori perancangan ke masa depan. Kalau ada masa tambahan banyak lagi nak tanya, tapi saya perlu berguru dengan Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri kerana kesempatan
31 Mac ini jangan lupa kita bersegera untuk mendaftar di Padu dan mendapat manfaat sekaligus menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang menonton. Assalamualaikum. Salam muhibah. Jumpa lagi.